Apa yang saya nak katakan tuan-tuan, nak membetulkan otak Melayu ni, sekarang ni orang Melayu sudah tak ada malunya lagi dah. Orang Melayu yang rasuah, orang Melayu yang membuat benda yang tak betul, yang membuat sumbang mahram, melakukan gangguan seksual pada anak kandung sendiri, dah tak ada perasaan malu dah. Ini adalah amat berbahaya kepada bangsa Melayu di Semenanjung, mungkin juga di Sabah dan Sarawak. Jika bangsa Melayu ni terus melakukan perkara-perkara yang menjijikkan ini tetapi dihormati oleh masyarakat setempat. Kita melihat sekarang bagaimana berlakunya seorang bekas pemimpin dah ada dapati bersalah, 12 tahun penjara. Rakan sekutu yang pernah dia berhubung di New York telah kena 30 tahun. Tapi orang Melayu tetap menganggap dia sebagai hero, sebagai seorang pejuang, pembela rakyat. Saya nak cakap lah tuan-tuan, rakyat Indonesia ada dua tokoh terbilang dia semenjak dia merdeka tahun 66. Pertama, Soekarno. Apa Soekarno tidak lakukan kepada Indonesia, tanah airnya, kepada bangsa Indonesia, Soekarno lakukan. Tetapi bila Soekarno cuba membabitkan dirinya pada PKI atau PKI, Parti Komunis Indonesia, apa tindak balas rakyat Indonesia? Menolak Soekarno. Menolak Soekarno bukan berarti mereka menghilang ataupun menghilangkan cara hormat kepada Soekarno. Mereka tetap hormat Soekarno, tapi mereka tidak mahu menerima Soekarno balik sebagai Presiden Indonesia, dan Presiden Soekarno dianggap sebagai pembelot atau pengkhianat bangsa Indonesia. Hanya waktu dia sudah wafat atau meninggal dunia, barulah perkara ini dimaafkan oleh bangsa Indonesia. Kedua, Soeharto ini berbagai-bagai masalah yang dibuat di Indonesia dengan sikap diktator dia. Tetapi rakyat Indonesia tidak menafikan sumbangan Soeharto terhadap Indonesia dari segi pembangunan dan juga kemakmuran rakyat. Soal dia korupsi, kroni anak beranak dia, itu rakyat Indonesia tidak melupakan dalam ingatan dia. Tetapi apabila Soekarno dijatuhkan oleh rakyat Indonesia, mereka bukan tidak rasa hormat pada Soekarno, tetapi mereka melihat Soekarno ini sama juga seperti Soeharto telah menyusahkan rakyat Indonesia dalam tindak tanduk politiknya selama dia menjadi presiden. Hanya rakyat Indonesia membalas jasanya, khasnya presiden selepas dia yang memerintah Indonesia, kerana faktor usianya, kerana kesakitannya, maka dia tidaklah diambil tindakan untuk dibicarakan di atas berbagai tuduhan, dan berkesudahan dia meninggal dunia kerana sakit yang dialami. Tapi selepas dia disakiti, rakyat Indonesia, ini rakyat Indonesia tidak ada rasa malu apa bosku, bosku ke apa ke. Mereka mendesak supaya Soeharto diisytiharkan sebagai pahlawan nasional, dan dia patut diberi anugerah itu setelah dia wafat. Jadi beginilah kita cara menghormati pemimpin. Tetapi di Malaysia, menghormati pemimpin yang korupsi, salah guna kuasa, seperti kata Tun Dr. Mahathir, ini ayat Tun Dr. Mahathir bukan ayat saya, seorang perompak, pencuri dan penyangak, agak memalukan bangsa ini. Kerana kita langsung rasa tidak terkesan apa yang dilakukan oleh bekas Perdana Menteri ini, dan merasa bahawa dia betul. Soal apa yang dia buat terhadap negara ini, kita tidak pernah nafikan.
tetapi pencurian dia, rompakkan wang rakyat sehingga rakyat terbeban dengan hutang yang perlu dibayar oleh negara berbilion-bilion yang boleh memberikan manfaat kepada rakyat terbanyak, seperti pinjaman perniagaan. Kawan saya yang buat My Kitchen sekarang dalam keadaan nazak syarikatnya kerana PNB hanya mampu bagi dia 100,000 ya, walau keperluannya lebih pada itu, ialah disebabkan oleh kerajaan tak ada wang untuk mendanai usahawan-usahawan Melayu. Puncanya kerana terlalu besarnya hutang yang ditanggung oleh kerajaan dan negara ini, bukan saja kerana kehidupan rakyat tetapi kerana pinjaman YMDB itu. Jadi tak adakah rakyat terkesan terhadap apa yang dilakukan oleh bekas Perdana Menteri ini yang memang telah pun tepat digelar sebagai perompak, penyamun dan pencuri di siang hari. Jadi orang Melayu sekarang ini perlulah berubah. Kalau otak tu ada sedikit masalah kesihatan, tenang dan fikir. Kita tak sepatutnya mendaulatkan, memuliakan seorang yang telah menyusahkan kita, dan dia pun tidak pernah minta maaf kepada kita semua dalam soal apa yang berlaku sekarang. Sebaliknya dia sekarang ni cuba untuk menjadi hero Melaya lah. Yang baru-baru ni nak berdebat isu Sapura, yang mana dia tidak ada local standard dah. Dia tidak ada sebab untuk nak jadi frontliner kepada Sapura, di mana kita tahu chairman Sapura yang gajinya berjuta-juta ringgit, yang tak pernah mesra alam dengan orang Melayu ni, tak pernah nak jumpa orang Melayu pun, dia dengan dunia perniagaan ni saja. Tak tahulah kita. Saya sendiri kata pernah dulu-dulu lah waktu saya jadi surat menua bahagian, kan kalau kita tulis jugalah surat minta itu minta ini pada Sapura ni, abuk pun kita bagi. Surat kita pun tak jawab. Kita tanya dengan pegawai korporat dia, tak ada dapat jawapan. Jadi apa yang kita nak kata, rakyat mestilah berubah. Khasnya bangsa Melayu, jangan malukan bangsa Melayu. Bangsa Melayu ini tak pernah bersebahat dengan pengkhianat, tak pernah bersebahat dengan perompak, mencuri ini. Tapi hari ini bangsa Melayu dimalukan oleh segelintir Melayu yang mengangkat slogan apa malu bosku, bosku dan sebagainya. Apa hal? Jadi kita haraplah semua rakyat Malaysia dan juga kawan-kawan saya yang baca, tolonglah berikan tazkirah kepada mak bapak isteri yang agaknya terlalu taksub dengan Najib ni, supaya berhenti kerja-kerja yang mengarut ni, supaya kita sama-sama meletakkan sikap kita sebagai rakyat yang menjunjung rukun negara. Jika Indonesia mereka apa dipanggil menjulang tinggi Pancasila, kita di sini seperti nak mijak-mijak rukun negara kita, kesetiaan kepada raja dan negara. Selepas sebelum itu kepercayaan kepada Tuhan, lepas itu barulah kedaulatan undang-undang. Jadi kedaulatan undang-undang ni penting. Dalam kedaulatan undang-undang ni ialah pelaksanaan untuk menghapuskan rasuah, menghapuskan salah guna kuasa, mencari para perompak, pencuri dan penyangak ni. Jadi itu kalau kita asyik malu apa bosku mempertahankan orang yang telah dihukum 12 tahun di dalam penjara, di mana sikap kita untuk memegang prinsip yang kita janjikan waktu kita sekolah? Kerana semua orang sekarang ni, saya rasa kecuali saya, waktu saya tamat sekolah tahun 68, saya tak ada rukun negara lagi. Rukun negara 2 tahun kemudian, dan selepas rukun negara dilancarkan, semua sekolah-sekolah
mengikrarkan bahawasanya kami rakyat Malaysia kan berikrar menjunjung tinggi rukun negara berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut. Jadi semua orang yang bawah 60 tahun membaca ataupun melafazkan ikrar rukun negara kan, dengan ayat sila yang ketiganya, iaitu kedaulatan undang-undang. Kenapa sekarang ini seperti tak ada rukun negara punya nilai? Orang dah dihukum 12 tahun dalam penjara kerana kesalahannya, masih dianggap sebagai seorang hero Melaya, dijulang, diangkat, dipuja, dibosku. Jadi jangan kita semua ni terlibat dalam perkara-perkara yang bertentangan dengan rukun negara ni, kedaulatan undang-undang. Jadi saya haraplah kalau Najib Razak, Zahid Hamidi bertanding lagi pilihan raya ni, kalau BN menang, itu betul lah anugerah Tuhan dari saya lah. Kerana kalau fikiran Melayu dia tak menolak orang yang merompak menyamun ini, Cina dan India apa lagi. Jadi kenapakah kita tidak mau mengubahkan otak-otak mereka untuk membincangkan isu ini.